Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Sambutan Hari Guru, pengiktirafan kepada guru dan pendidik yang berjasa terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada penjaga dua masjid suci Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi dan kerajaan serta rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan negara tersebut. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 231 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.3%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Jasa guru yang mendidik anak bangsa tanpa mengenal erti penat lelah perlu dihargai. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sambutan Hari Guru ke-32 akan diadakan pada hari Selasa 27 September ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sambutan tahun ini bertemakan Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Untuk mencapai matlamat-matlamat yang termaktub dalam Wawasan Brunei 2035, sektor pendidikan berperanan utama dalam menyumbang ke arah melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Dengan memiliki lanskap dunia pekerjaan dan piawaian kehidupan yang kian berubah, sektor pendidikan yang sememangnya dinamik perlu melalui transformasi untuk terus relevan demi memastikan sistem pendidikan dapat menghasilkan sumber tenaga manusia yang dihasratkan. Guru berkualiti mempunyai impak langsung terhadap anak-anak didiknya di sekolah agar memiliki keupayaan untuk memacu dan memastikan transformasi negara dapat direalisasikan dengan efisien dan efektif. Evolusi teknologi dan impak pandemik COVID-19 telah menyebabkan penggubalan dasar pendidikan untuk lebih peka dan tangkas dalam mentransformasikan pendidikan. Evolusi tersebut menekankan guru berkualiti bukan hanya mahir dalam aspek pengajaran dan pembelajaran tetapi juga cekap mengemudi situasi krisis yang menghadkan proses penyampaian pengajaran. Itu ialah guru yang membentuk model insan. Kemudian ia adalah merupakan yang berkemahiran profesional dan juga pengajar yang efektif, berkualiti dan inovasi, berdaya tahan dan berdaya saing. Guru berkualiti bermaksud guru-guru yang berkemahiran tinggi yang boleh mengadaptasikan kaedah pengajarannya untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran dan kurikulum kepada murid-murid. Tidak mengira situasi yang beradalah. Dengan usaha kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama,
Strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif pendidikan akan terus dilaksanakan bagi memantapkan pencapaian akademik serta pembentukan syumul para pelajar. Guru berkualiti diharap mampu menyuntik semangat para pelajar untuk sentiasa memiliki minda yang cenderung ke arah pembelajaran seumur hidup, mengasah kemahiran ke tahap tertinggi dan meneroka peluang-peluang bagi membuktikan kebolehan mereka. Guru ini merupakan jalan shortcut untuk student ini mencapai kejayaan. Dan juga ia punya guru ini juga ia punya peranannya dapat menanam sifat-sifat baik dan berakhlak mulia pada syakhsiah pelajar. Peranan guru jugalah untuk sentiasa menambah baikkan sistem pengajaran kita ni, kerana dengan guru yang berkualiti lah juga akan dapat melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Adapun ciri-ciri guru yang berkualiti ini untuk memacu transformasi pendidikan ini, guru mestilah ada sifat kreatif, berinovasi, mahir dalam pelbagai kaedah pengajaran, berani mencuba sesuatu yang baru, konsisten itu meningkatkan diri ya, bersedia menghadapi segala kemungkinan. Demi merealisasikan transformasi pendidikan, peranan guru amatlah diperlukan dari segi berkorban masa dan tenaga serta menempuh pelbagai cabaran bagi mengembangkan potensi dan kebolehan di dalam diri pelajar itu sendiri. Sementara itu, khutbah Jumaat hari ini bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan juga menyentuh mengenai peranan besar insan bergelar guru. Para guru dan pendidik adalah golongan yang amat penting dan bertanggungjawab dalam menyampaikan, mengajar, memperkaya dan memperkasa para pelajar serta masyarakat dengan pelbagai ilmu pengetahuan sehingga menjadi insan yang berilmu, berjaya dan berakhlak mulia. Justru guru perlu dihormati dan dihargai kerana jasanya mendidik kita tanpa mengenal erti penat dan lelah. Sesungguhnya segala jasa dan amal bakti seorang guru dan pendidik itu dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didiknya akan melayakkan dirinya mendapat ganjaran pahala yang sentiasa berterusan, meskipun setelah guru itu pergi menghadapi ilahi. Alhamdulillah, pada 23 September setiap tahun, negara kita Brunei Darussalam menyambut sambutan Hari Guru. Sambutan ini merupakan satu pengiktirafan yang tinggi terhadap para guru dan pendidik di negara ini yang telah berjasa terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Menuntut ilmu pada hari ini memang jauh berbeza dengan zaman dahulu kerana perubahan teknologi banyak mempengaruhi keadaan pengajaran dan pembelajaran. Tidak kiralah apa jua kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan pada zaman dahulu dan kini, yang penting matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan modal insan berkualiti seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perkongsian bersama guru-guru berkhidmat pada tahun 1940-an, 1950-an dan 1960-an, mereka menyatakan kaedah pengajaran dan pembelajaran dahulu dan sekarang masing-masing mempunyai kebaikannya tersendiri. Cara pembelajaran dahulu juga dikatakan tidak sama seperti masa kini dan kelas tambahan merupakan antara usaha memastikan murid-murid memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan. Turut dikongsikan rangka pembelajaran yang dibuat semasa menjadi guru terlatih. Pada masa dulu, cabaran yang pertama dibuat oleh penuntut-penuntut atau murid-murid ialah mengenai dengan kenderaan. Selepas itu, bahan-bahan pelajaran juga susah didapati pada masa itu. Saya berharap pada guru-guru yang ada pada masa ini akan dapat mengajar dengan lebih baik lagi kerana banyak kemudahan-kemudahan yang telah sedia ada. Semoga usaha guru-guru dan murid-murid akan lebih berjaya dan terus berjaya. Saya akan menambah pelajaran atau dengan guru-guru
walaupun masa kelepasan hari Jumat, hari Minggu, saya tambah tu belajar. Dan saya selalu memberi perangsang. Kalau siapa yang lulus dapat pencapaian pertama, saya akan beri hadiah. Saya telah memperkenalkan ialah rangka pembelajaran setiap minggu. Jadi rangka pelajaran ini telah diambil perhatian oleh pihak Jabatan Pelajaran. Jadi mengajar bahasa Melayu, umpamanya saya yang mengajar Form 3 dan Form 5 di Sekolah St. Michael ketika itu. Jadi pada waktu petang pula saya juga mengajar bahasa Melayu kepada orang-orang dewasa yang bukan Melayu. Selain daripada ibu bapa, guru-guru adalah barisan penting terhadap membangun atau membentuk masyarakat yang kekal dan akan membimbing negara dan bangsanya. Amanah yang dipikul oleh seorang guru itu sangatlah besar dan berat kerana mereka bertanggungjawab untuk memperkaya para pelajar dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni. Guru juga diamanahkan untuk melahirkan insan syumul yang berupaya memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi. Kerana tekun dan sabar memberikan bimbingan, didikan dan tunjuk ajar kepada kami selama ini, tanpa mengenal penat, lelah dan jemu dalam melayani karenah dan ragam yang berbagai. Jasa guru tetap dikenang sepanjang hayat. Selamat Hari Guru! Semua jasa guru-guru akan sentiasa kami ingati dan kami hargai sehinggalah jasad kami di mamah bumi. Dari guru kami belajar nilai ilmu yang sangat berharga. Terima kasih bantu kami bersinar. Semoga cikgu memperoleh syurga. Guru berkualiti, memacu transformasi pendidikan. Tetaplah menjadi pelita anak bangsa. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Kejayaan kami kegemilangan cikgu kerana kegigihan mengajar tidak pernah jemu. Terima kasih kepada semua guru. Semoga diberkati mencurah ilmu. Kami dari Sekolah Rendah Danau Tusong ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Manik menghiasi cantik sulamnya, dijual ke pekan aneka warna. Penuh dedikasi melaksanakan tugasnya demi melahirkan insan yang berguna. Sumbu pelita menyala culas, di atas tulang duduk letaknya. Tak pernah dipinta, biasa dibalas. Kejayaan cemerlang, itulah hadiahnya. Penat berburu, sungai disinggahi, bawa kelapa penuh sebaldi. Hari Guru, hari menghargai, tidak akan dilupa jasa dan budi. Kedutaan Diraja Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam semalam mengadakan majlis resepsi bagi sambutan Hari Kebangsaan Kerajaan Arab Saudi ke-92. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerodong. Mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Pehindatul Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini, dan Tuan Yang Terutama Jasim Ali Abdullah Al-Ubaidli, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara ini. Hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin pada 1 Julai 1987 dan sejak itu hubungan kedua-dua buah negara bertambah kukuh dan terus membangun. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-76, 130 Muslimah dari Persatuan Khalaqah Cinta Al-Quran Brunei pagi tadi diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran.
Mengepalai bacaan surah Al-Fatihah, Pengiran Datin Sri Paduka Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Atur cara majlis termasuk bacaan Saidul Istighfar dan selawat tafrijiyah dan membaca Al-Quran beramai-ramai. Majlis berlangsung di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. 15 pegawai polis dinaikkan pangkat atas titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat itu diadakan di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Seorang pegawai dinaikkan pangkat ke penolong Pesuruhjaya Polis, 4 pegawai dinaikkan pangkat ke penguasa kanan polis, 8 pegawai dinaikkan pangkat ke penguasa polis dan 2 pegawai dinaikkan pangkat ke timbalan penguasa polis. Bagi mempromosi perkhidmatannya secara lebih meluas kepada orang ramai, Pusat Kesihatan Panaga hari ini mengadakan hari terbuka. Aktiviti selama 2 hari itu berlangsung di pusat berkenaan di Seria. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belaid. Acara antaranya bertujuan untuk memperluas dan lebih terbuka kepada masyarakat umum melalui penjenamaan semula pusat berkenaan. Selain itu, ia juga bagi mengetengahkan perkhidmatan profesional yang berkualiti tinggi sejajar dengan misinya untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai pukul 8 pagi hingga 4 petang. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Lamunin berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Lamunin menggunakan kaedah tablet dan kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula Rabu lalu. Hadir di majlis tersebut Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Dutong. Calon tunggal Awang Saini bin Haji Osman berumur 52 tahun. Di majlis ini, 213 undi bersetuju, 10 undi tidak bersetuju dan 1 dikategorikan sebagai undi rosak. Keputusan undi akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Ahli Majlis Pengawasan Kejiranan Kampung Sungai Besar, Sungai Belukut dan Serdang bersama anggota pengawas kejiranan pasukan polis di Raja Brunei semalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil. Majlis seumpama ini dihasrat dapat menyumbang kepada kejayaan dalam mencapai hasrat menjaga keharmonian dan keselamatan kampung berkenaan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Sungai Besar. Mahir dalam mengaplikasikan bahasa isyarat adalah satu kelebihan bagi setiap individu. Justru dengan mempelajari bahasa isyarat boleh membantu merapatkan jurang komunikasi di antara masyarakat dan orang kelainan upaya OKU pendengaran dalam mengongsikan maklumat, ilmu, pendapat serta menjaga kesejahteraan golongan berkenaan. Bersempena Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa yang disambut pada hari ini, Balai Berita RTB membawakan laporan mengenai indahnya bahasa isyarat. Berbagai kelebihan yang boleh diperoleh jika mahir berbahasa isyarat. Di antaranya boleh berinteraksi bersama warga OKU pendengaran dengan mudah, memudahkan memahami keperluan warga minoriti kurang pendengaran,
boleh menjadi orang perantaraan menyampaikan maklumat dari OKU kepada orang yang mendengar dan sebaliknya. Satu perkara yang patut dipelajari lah, kerana mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang kurang pendengaran dan sebagainya, dan dapat dipergunakan lagi untuk perkara-perkara yang lain. Contohnya jika berlakunya perkara-perkara contoh nauzubillah di tekanan keluarga, mengalami stroke dan sebagainya, ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Ia juga tidak membuatkan mereka tidak merasa tersisih dan berbeza dari orang yang normal. Dengan adanya kebolehan berbahasa isyarat boleh mengembirakan OKP kerana mampu memahami maklumat yang mereka sampaikan. Sebagai ibu bapa, sikap lepas tangan dengan menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka yang kurang pendengaran dan bisu kepada guru boleh menyulitkan komunikasi dengan anak. Keterbatasan dalam komunikasi ini boleh menjadi jurang antara hubungan anak dan ibu bapa. Berilah sokongan dengan mempelajari bahasa isyarat. Banyak manfaat yang kita ni boleh belajar dari bahasa isyarat ni, ialah contohnya ia dapat mengeratkan lagi tali silaturahim sama mereka dan membantu mereka dalam memerlukan pertolongan dan memahami maksud yang ingin disampaikan. Bahasa isyarat ini juga bukan saja merupakan medium komunikasi, bahkan ia mampu meningkatkan kemahiran mengeja, membina pembendaharaan kata dan banyak lagi. Penaiktarafan aplikasi mudah alih pengguna bijak dihasrat dapat menjadikannya sebagai alat digital maklumat pengguna yang digunakan secara harian dengan menawarkan lebih banyak maklumat pengguna dan fungsi interaktif. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna dalam siaran akhbarnya memaklumkan dengan moto maklumat memperkasa pengguna, penaiktarafan tersebut bertujuan bagi memanfaatkan penggunaan platform digital dengan menambah baik aplikasi berkenaan melalui meningkatkan pengalaman pengguna ke arah memperkasa dan memupuk budaya pengguna bijak. Penaiktarafan tersebut menawarkan lebih banyak maklumat pengguna di hujung jari secara interaktif, pengemaskinian wajah baharu dan penyusunan maklumat yang lebih teratur. Aplikasi berkenaan juga menyediakan maklumat-maklumat seperti amalan perniagaan yang tidak wajar di bawah skop Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan Wajar 2011, harga maksimum bagi parangan yang tersenarai di bawah Akta Kawalan Harga dan harga mingguan bagi parangan makanan asasi utama tertentu yang dipantau. Selain itu, pengguna juga boleh mendapat manfaat daripada ciri-ciri utama lain seperti want to compare, tips pengguna bijak dan platform untuk membuat aduan rasmi dengan lebih mudah dan cepat. Pasukan Polis Diraja Brunei sedang menjalankan siasatan berhubung video tular yang memaparkan beberapa orang individu melakukan perbuatan yang tidak berasas semasa berada di dalam sebuah pasaraya di kawasan Padan 7, Kuala Belait kemarin. Penerusi dua sesi rakaman video, 4 suspek telah membuat rakaman sendiri dengan membuka botol minuman di bahagian penjualan minuman lalu meminum dan meletakkannya kembali. Kesemua suspek telah ditahan bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 35 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148, iaitu menyiarkan maklumat palsu yang menimbulkan kebimbangan dan kekacauan orang ramai. Bank Baiduri menerima anugerah Domestic Retail Bank of the Year for Brunei semasa anugerah ASEAN Banking and Finance Retail Banking 2022 untuk kali ke-10 berturut-turut. Manakala Baiduri Finance buat julung kalinya menerima anugerah Finance Company of Year for Brunei. Menurut ASEAN Banking and Finance, Bank Baiduri menerima anugerah tersebut bagi keberkesanan penggunaan pendigitalan untuk mengukuhkan keupayaan dan komitmen perkhidmatan bank tersebut dalam meningkatkan perbankan pelanggannya. Sementara itu, Baiduri Finance telah menunjukkan kedaya tahanan dan pendekatan proaktif untuk menyokong syarikat-syarikat dan individu-individu yang terjejas melalui penyelesaian inovatif.